okey? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berada Allah kerana kita dalam pastinya tak pernah kita bersama-sama pada malam ini di sini di dalam program kuliah malam. Terima kasih yang diberi kepada yang berbahagia Prof. Muhammad Nazaruddin Ismail di atas kesudiannya untuk bersama-sama kita pada hari ini. Saya bagi pihak Surau Al-Hadis dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak MUII kerana di atas usaha beliau saya dipanggil sahabat sepolis beliau Prof. Muhammad Nazri untuk bersama-sama kita pada malam ini. Untuk pengetahuan kita, kalau masih ingat pada tahun 2018 saya dipanggil Prof. Nazri juga merupakan seorang daripada mereka yang tiba di dalam misi Freedom for Gaza. Dan saya percaya ramai yang mengetahui situasi yang berlaku pada tahun 2018 di dalam misi ke Gaza. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan di luar surau tadi ada satu tabung. So pada malam ini kita juga ada membuat sedikit kutipan sumbangan untuk tabung Palestin yang mana kutipan pada malam ini akan disalurkan kepada YK melalui Prof. Untuk mengingatkan masa saya Prof. Muhammad Nazri untuk berkongsi. Jadi, cepat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa salli wa sallim ala Muhammadin Tuan-tuan majlis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk memberi pembincangan tentang isu Palestin dan juga boikot pada malam ini. Saya tak ada banyak masa, jadi akan saya teruskan pada pembincangan. Pertama sekali yang kita kena sedar ialah bahawa Israel adalah satu projek settler colonialism, iaitu projek bukan sahaja untuk menjajah bumi Palestin, itu dipanggil colonialism project, tapi dia juga adalah settler colonialism project. Maksudnya ialah dia datang dan dia juga berusaha untuk mengeluarkan penduduk Palestin daripada bumi mereka. Sebab sejarahnya panjanglah, dia adalah berasaskan pada fahaman Zionis. Hingga
saya cerita sedikit lah supaya tuan-tuan dan puan-puan yang belum tahu lagi tentang sejarahnya, iaitu ideologi Zionis ini adalah ideologi yang bermula di Eropah oleh golongan secular Jews. Sebenarnya ada juga di kalangan Kristian yang juga mempunyai kefahaman Zionis ini, yang dipanggil Zionist Christian, yang mempercayai bahawa Nabi Isa akan datang balik ke bumi untuk membuatkan semua orang masuk kepada agama Kristian, dan pada masa itu akan berlaku Armageddon, end of times, kiamat, dan semua masuk syurga kecuali orang yang tak masuk Kristian. Itu adalah kefahaman Christian Zionist, dipanggil Restorative Christianity, salah satu daripada cabang dalam agama Kristian. Kemudian di Eropah timbul satu kumpulan dipanggil Zionist Jews yang mempercayai bahawa orang-orang Yahudi hanya akan selamat dan tidak diganggu apabila mereka mempunyai negara mereka sendiri, homeland for the Jews. Jikalau selagi dia tak ada homeland ataupun tanah untuk mereka sendiri sahaja, eksklusif for Jews, mereka akan sentiasa zalimi. Dan itu adalah pengalaman orang-orang Yahudi di Eropah. Mereka sentiasa dizalimi selama beratus tahun oleh orang-orang Kristian Eropah. Caranya panjang juga, kenapa tu kita boleh bincang pada lain lepas ini lah. Tapi mereka memang dizalimi lah. Mereka tidak pernah dihalau oleh King Henry keluar dari England. Mereka dizalimi di Spanyol. Kalau dengan masa dipanggil apa ni, Spanish Inquisition, orang Islam pun kena halau, kedua kena paksa masuk Kristian. Orang Yahudi pun sama, dan kecuali kalau convert kepada Kristian. Jadi orang-orang Yahudi, orang Islam ada yang lari ke Mesir dan tempat-tempat lain. Jadi banyaklah kes-kes di mana orang-orang Yahudi telah dianiaya oleh orang-orang Kristian Eropah. Jadi di kalangan orang Yahudi itu ada dua pendapat. Ada yang kata this is the God's punishment on us for disobeying Him. So we will be patient, we will suffer it, and no problem, we will survive. Itu di kalangan setengah orang Yahudi. Tapi ada setengah di kalangan mereka yang membuat keputusan tak boleh ikut ajaran tersebut. Mereka ini adalah sekular, tak ikut agama dia, dan mereka buat keputusan bahawa kita akan cari tempat untuk orang Yahudi saja, yang di mana orang Yahudi boleh duduk secara selamat. Dan mereka berbincang dalam satu kongres di Basel di Switzerland pada tahun 1875 dan membuat keputusan untuk mewujudkan sebuah negara untuk mereka sendiri. They discuss, ada kata South America, ada kata di Afrika, sebab mereka pun tak cari sebenarnya agama mereka sendiri, sekular, atheist Jews. Jadi, tetapi di kalangan mereka kata bahawa di kalangan mereka ni ada kepercayaan bahawa mereka ada asal usul dengan nabi-nabi di Palestin. Oleh kerana itu, kalau kita nak convince, yakinkan orang Yahudi supaya bersama dalam sebuah projek mewujudkan sebuah negara, lebih senang untuk adakannya di bumi Palestin. Jadi mereka buat keputusan untuk pergi ke sana. Tetapi malangnya dia tahu juga bahawa di situ ada orang duduk, orang Palestin. Jadi dia kata, tak apa, kita pergi sana dan kita akan buat satu projek, kita keluarkan mereka daripada negara tersebut. Jadi ia bermula sebenarnya pada awal kurun ke-20 lagi, ya. Jadi oleh kerana projeknya adalah untuk mengeluarkan orang-orang Palestin dan menjadikannya sebuah negara hanya untuk orang-orang Yahudi, mereka telah mengadakan telah melakukan jenayah-jenayah yang dahsyat seperti pembunuhan beramai-ramai, massacre, dan juga jenayah-jenayah yang lain lah, untuk memastikan bahawa orang-orang Palestin ini akan dapat dikeluarkan. Jadi ceritanya juga panjang. Ringkasnya, mereka telah dibantu oleh kuasa yang menjajah bumi itu pada masa itu, yang telah menggantikan Khilafah Uthmaniyah yang jatuh pada 1924. Jadi kerajaan yang menjajah pada masa itu adalah kerajaan British. Jadi
kerajaan British telah membuat keputusan sebab di kalangan British cabinet member tu ada juga Christian Zionis yang percaya bahawa end of time will come apabila orang Yahudi semua berkumpul di Palestin. Jadi dia kena dengan dia punya projek Zionis itu. Dan ada juga di kalangan mereka mengatakan bahawa inilah cara kita untuk menentang peradaban Islam. Sebab kita boleh create satu buffer state, satu negara yang diwakili Eropah di bumi Islam itu, iaitu yang mewakili Eropah, itulah dia Israel. Jadi Perdana British lah membuat keputusan untuk menyokong projek ini. Satu surat yang dikeluarkan oleh Lord Balfour, Cabinet Minister di kerajaan British, address kepada Rothschild, salah seorang dari pemimpin Zionis pada itu, bahawa kerajaan British akan menyokong projek ini. Kemudian, oleh kerana jadi pada tahun pada tahun 47, fast forward, mereka telah berusaha dengan menggunakan taktik-taktik yang boleh dikatakan sebagai ethnic cleansing, menyerang kampung-kampung orang Palestin supaya orang Palestin ini takut dan meninggalkan kampung halaman mereka. Dengan mereka membuat kumpulan-kumpulan dipanggil kumpulan paramilitary yang masuk Irgun, Stern Gang dan sebagainya, yang bersenjata, dibekalkan dengan senjata, dibantu oleh British juga, dan menyerang kampung-kampung halaman orang-orang Palestin, sehingga orang-orang Palestin terpaksa lari. 750,000 orang, according to pakar-pakar sejarah, telah terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka. 90% of Palestinian terpaksa meninggalkan historik Palestin itu. Historik Palestin adalah apa yang dikatakan Israel Kami. Jadi 90% terpaksa tinggalkan kampung halaman mereka, kalau tidak mereka akan dibunuh oleh geng-geng atau paramilitary geng Yahudi tersebut. Itu pada tahun 47. Pada tahun masa itu, pemilikan tanah orang-orang Yahudi pada masa itu hanya 6%. 6% saja daripada seluruh Palestin. 6%. Tapi apabila mereka menyerang dan 750,000 orang pasal lagi, mereka telah dapat mengawal 80% of the land. Jadi pada masa itu penduduk Palestin, sebelum berlakunya serangan itu, penduduk Palestin adalah 50% of the population, about that, 1.3 million something like that. Dan penduduk Yahudi yang bertambah semenjak awal tu, dia daripada 1900 tu dia dah makin ramai because of immigrant from Europe. Tetapi apa yang penduduk mereka mungkin lebih kurang 20% sahaja, tetapi mereka telah dapat tanah sebanyak 80% pada tahun 1948. Saya ada di sini punya detail statistik. Pada tahun pada tahun 48, mereka telah mengisytiharkan negara baru Israel, dan telah diiktiraf oleh Rusia dan juga Amerika Syarikat. Yang pertama itu Rusia, yang kedua Amerika Syarikat. Amerika Syarikat setuju kerana pengaruh orang Zionis di Amerika adalah sangat kuat kerana mereka mengawal dinasti kewangan di sana dan banyak membantu ahli-ahli politik Amerika untuk menang eleksi dan sebagainya. Oleh kerana itu, ahli-ahli politik Amerika sangat simpati kepada orang-orang Zionis tadi, ya. Okey. Saya teruskan. Mungkin setengah-setengah orang kadang-kadang ada yang terkeliru. Saya pernah dengar orang Melayu dia kata bahawa kenapa kita nak gaduh dengan bangsa itu, sebab itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Ada yang sebut adalah ayat Quran ada kata bahawa tanah Palestin itu adalah untuk orang-orang Yahudi. Siapa yang kata demikian adalah satu tak faham sejarah, satu lagi tak faham agama lah, yang kedua tak faham sejarah. Dari segi agama, ayat yang disebut kena itu adalah kepada penduduk ikut Nabi Musa. Kalau mereka bertakwa ikut Nabi Musa, dia akan diberikan tanah yang dikatakan itu pada zaman Nabi Musa lah. Kalau dia bertakwa, cerita lama lah, pada
lah. Contoh yang kita tengok dalam sejarah, semasa zaman Rasulullah SAW, siapa yang ingat sejarah belajar Form 5, Form 4 dulu, ada beberapa Bani Yahudi di mana? Di Madinah. Ingat tak? Siapa yang dapat belajar agama dulu, dia akan ingat apa nama Bani tersebut. Apa dia Bani ya? Bani Quraidah. Bani apa? Bani Nadir. Dia Bani Qainuqa. Dia kata Bani Israel. Jadi ada 3 Bani duduk di Madinah. Kan baca Quran, banyaklah ayat-ayat berkaitan dengan Yahudi, bagaimana mereka cuba untuk undermine ajaran Rasulullah SAW kan. Sabotaj, kemudian lepas itu treason, dia belok dalam perjanjian Nabi SAW. Dan persoalannya ialah, kenapa mereka duduk dan tinggal di Madinah? Kenapa tak duduk di Palestin? Itu satu soalannya yang kita kena sedar kan. Kalau bumi Palestin itu adalah bumi yang untuk mereka duduk, dia tak duduklah di Madinah. Dia tak langsung pindah ke Palestin. Bukan saja dia duduk di Madinah, dia duduk di tempat lain pun. Eropah pun ada, di Syria pun ada, di Iraq pun ada. Kata-kata dia orang duduk. Yang duduk di Palestin pun ada, tapi sikit je. Jadi kenapa? Sebab memang tak ada dalam konsep ramai Yahudi ni, tempat itu adalah tempat untuk orang yang tinggal, tak ada. Tak pernah ada. Yang kata kena duduk di situ tu mana datang? Yang orang Yahudi kena berkumpul di situ, itulah adalah idea Zionis. Yang saya sebut tadi, yang dimulakan oleh golongan sekular di kalangan orang Yahudi di Eropah. Mereka yang menonjolkan, memperkenalkan konsep promised land untuk orang Yahudi itu pindah ke situ. Jadi mereka buat projek itu, dan apa yang berlaku, banyak lagi dibuat. Sebagai contoh, di Iraq, orang-orang Yahudi dah lama duduk di Iraq ni. Semenjak daripada, kalau banyak sejarah orang Yahudi panjang masa zaman Nebuchadnezzar dahulu pun dah ada orang Yahudi, dan mereka diserang masa zaman Rom, mereka diserang. Jadi yang selepas diserang oleh Nebuchadnezzar, dia keluar duduk di Iraq. Dia tak balik dah, dia duduk di Iraq. Dan mereka duduk di Iraq dalam keadaan aman damai. Sehingga zaman Islam aman damai. Sebab masa Islam memerintah di Iraq itu, Islam kita tahu adalah agama yang tidak menyerang, menjalani mana-mana bangsa jikalau bangsa tersebut tidak melakukan jenayah terhadap Islam. Kalau orang tak kacau kita tak kacau. Kita akan benarkan hidup dengan aman damai. Jadi itulah yang berlaku di bumi-bumi Arab, di mana ramai orang Yahudi tinggal. Tetapi oleh kerana golongan Zionis ini nak meyakinkan orang Yahudi supaya pindah ke Palestin, apa dia buat? Ini disebut oleh pakar sejarah Yahudi sendiri. Dia pergi sabotaj sinagog ataupun kuil-kuil orang Yahudi di Iraq, bom dan sebagainya, untuk menakutkan orang Yahudi supaya tak nak duduk di Iraq. Dia awak tak selamat di sini, baik awak pindah ke Palestin. Ini adalah taktik orang-orang Zionis. Jadi ceritanya, dia cuba selari mungkin untuk meyakinkan bahawa projek dia adalah semua orang Yahudi berkumpul dan hidup tinggal di bumi Palestin. Pada masa yang sama, keluarkan orang Palestin daripada tempat tersebut. Ceritanya banyak, jadi saya tak nak ini dan sebab tak cukup masa. Jadi saya akan pergi kepada inilah yang saya buat tadi, ada cerita-cerita sikit kan. Ini gambar Palestin sebelum Israel dah ada. Dia orang-orang Zionis kata Palestin, dia tak sebut dia kata that land is a land without people for people without land. Itu dia punya slogan dia. Dia nak yakinkan orang Yahudi supaya datang. Dia kata land without people, bumi yang tak ada orang, untuk land for people without land, untuk orang yang tak ada tanah, tak ada bumi sendiri. Itu orang Yahudi lah. Pada sebenarnya dah ada peradaban di Palestin tu. Ada orang Palestin masa tu quite advance bahkan ada airport. Kalau tadi dekat Malaysia masa tu lah, kita pun tak ada airport secanggih ni kan. Nanti kita tinggal dekat kapal Terengganu lain tu, tak ada kan. Ada pelabuhan dan sebagainya kan, di seluruh perang ni kan. Jadi sebenarnya adalah satu penipuan
Palestin. Di kalangan orang Palestin yang itu kelab bola ke ini yang mungkin dapat yang memberi ilham kepada Piramid buat memberi perkataan tu macam ni kan. Dah ada dah. Sepak bola dan sebagainya. Okey. Dan saya sebut tadi penduduk di Palestin 1881 400,000 Muslim dan hanya 20,000 Yahudi. Tetapi pada 1914 dia dah tambah daripada 20,000 jadi 85,000. Kenapa? Sebab orang Zionis telah berjaya meyakinkan orang-orang Yahudi Eropah supaya pindah ke Palestin. Jadi dibantu oleh British. Saya sebut dari British ya. Di panjangnya saya sebut tadi surat daripada Lord Balfour, Cabinet Member British yang menyokong Zionis tadi. Dan ini Churchill datang ke Baitul Maqdis pada tahun 1921. Churchill pun setuju dengan projek ini. Churchill ni orang yang resis, sangat benci pada Islam. Dia pun setuju dengan projek untuk membawa orang-orang Yahudi keluar daripada Eropah datang ke bumi Islam. Okey, jadi penentangan oleh orang-orang Palestin, orang-orang Arab ni dah lama. Semenjak tahun 30-an, ini dipimpin oleh Sheikh Izzuddin Al-Qassam yang nama dia sekarang dia Qassam Brigade Hamas. Inilah dia. Dia pemimpin Arab yang menentang penjajahan masa itu British. Itu British menentang tempat itu. Jadi orang-orang Arab pada masa itu dah berjuang menentang penjajahan British. Sheikh Izzuddin Al-Qassam. Nakib terkena dia lawan dia. Dan Sheikh Izzuddin Al-Qassam telah dibunuh oleh British. Sampai sekarang ada kubur dia ada di West Coast Historic Palestine sekarang Israel lah. Ini serangan oleh orang-orang Yahudi pada orang-orang Zionis tadi yang paling masyhur adalah di kampung Deir Yassin dan dipimpin oleh Menachem Begin dan Yitzhak Hamir yang akhirnya menjadi Perdana Menteri Israel. Jadi pembunuhan ini sangat dahsyat. Akhirnya rakyat Palestin telah menjadi pelarian dan negara mereka telah ditubuhkan. Okey, pembunuhan terus berlaku terhadap orang-orang Palestin. 1956 bunuh lagi. Sebab itulah seorang pakar sejarah Yahudi, nama dia Profesor Ilan Pape, dia telah menulis satu buku yang bertajuk The Ethnic Cleansing of Palestine. Dia buat PhD di Oxford University dan dia kaji dan dia kata inilah yang telah berlaku di bumi Palestin. Ethnic cleansing, di mana orang-orang Zionis telah keluarkan orang-orang Palestin keluar dari kampung-kampung halaman mereka. Jadi dia ni orang yang scholar akademik yang ikhlas. Dia membentangkan kebenaran. Akhirnya dia patut pindah keluar daripada Israel dan duduk di England, University of Exeter. Dia jadi director of Middle Eastern Studies di Exeter University sekarang ni. Sebab kalau di Israel dia akan di apa ni? Dianiaya lah. Okey, jadi bukan semua orang Yahudi menyokong projek Zionis ni, di kalangan yang religious. Ini yang religious. Yang kata ini bukan daripada ajaran Yahudi. Jadi sampai sekarang ni mereka menentang Israel. Demonstration di London, di New York, mereka akan sertai menentang Israel dan menentang Zionism. Dia kata Zionism is not part of Judaism. Zionis yang mencuri tanah daripada orang-orang Palestin. Ini orang-orang Judaism rejects the Zionist state, kata. Okey. Dan di kalangan orang-orang yang sekular pun ramai sekali, terutama sekarang inilah selepas mereka menyaksikan kezaliman yang berlaku terhadap orang Palestin ini. Ramai orang-orang Yahudi, terutama sekali di kalangan yang muda-muda yang berpahaman liberal, yang bebas dan tak ada komitmen kepada agama mereka dan subscribe to American values for justice dan sebagainya. Mereka menyokong perjuangan pembebasan Palestin dan menentang penjajahan Yahudi di Palestin. Okey, ini betul yang menunjukkan bagaimana orang-orang Palestin telah kehilangan tanah mereka. Okey. Jadi saya pergi kepada nanti isu tentang sejarah itu kita boleh bincang kalau saya nak tanya soalan lah. Tapi saya pergi terus kepada apa yang kita boleh buat. Jadi sekarang ini kalau kita tengok kerajaan-kerajaan di dunia sekarang ni, mana kerajaan yang secara aktif berusaha membantu Palestin menentang pembunuhan yang berlaku di Gaza sekarang? Yang saya tahu ada kerajaan di Yaman sekarang ni baru tembak roket kan. Tetapi kerajaan-kerajaan di sebelah tu, Jordan, apa lagi, Mesir, Syria, tak ada buat apa-apa kan. Ada baru ni Persatuan Ulama Antarabangsa membuat fatwa. Dia kata adalah hukumnya wajib bagi orang kerajaan
Dia kata seluruh dunia, terutama sekali yang berjiran dengan Palestin, membantu dalam peperangan Hamas. Itu fatwa Satuan Ulama Sedunia. Tapi siapa yang ikut fatwa itu? Tak ada. Tak ada. Okey. Negara yang memutus hubungan pun berapa yang baru ni yang putus hubungan adalah South Africa, Afrika Selatan, baru lagi beberapa hari lepas. Kemudian Bolivia, Bangladesh, memang tak ada hubungan diplomatik pun. Jadi ada negara yang memang tak ada hubungan diplomatik. Yang ada hubungan diplomatik setakat ini Turki pun belum putus lagi. Dia cuma panggil balik saja. Dia tak dikenal putus hubungan, tak ada. Jadi kita kata kerajaan-kerajaan di dunia ni mereka tidak serius untuk membantu orang Palestin. Kalau nak pegang, jauh lah sebenarnya kan. Nak memutus hubungan pun tak ada. Mesir tak putus hubungan, Jordan tak putus hubungan. Jadi akhirnya rakyat Palestin kata kita tak boleh bergantung pada kerajaan-kerajaan. Kita kena minta tolong daripada rakyat-rakyat biasa di seluruh dunia untuk membantu orang-orang Palestin daripada dizalimi. Jadi macam mana caranya? Jadi dia kata kita ajak orang di seluruh dunia ini untuk memboikot Israel. Memboikot Israel dan juga memboikot syarikat-syarikat yang membantu kezaliman Israel terhadap warga Palestin. Itu adalah rumusan oleh satu kumpulan NGO Palestin. Jadi ianya telah ditubuhkan akan lewat tahun 2005, tapi disokong oleh civil society ataupun NGO di Palestin. Dan ini dia 3 tuntutan, ini yang kita kena faham ya. 3 tuntutan utama. Jadi gerakan boikot ini dia adalah berbeza daripada gerakan perjuangan seperti Hamas. Sebab Hamas adalah melakukan armed struggle ataupun usaha secara bersenjata. Itu adalah Hamas. Yang BDS ni, dia tak kata perjuangan senjata ni salah, dia tak kata. Itu bukan, itu dia serahkan kepada golongan Hamas. Yang BDS ni kata kita buat cara aman. Bukan dia kata di condemn, kena jelas. Dia tak kata bahawa itu salah. Takkan salah. Cuma ini adalah alternatif secara aman, iaitu memboikot Israel dan mana-mana syarikat, organisasi yang membantu kezaliman Israel selagi Israel tidak memenuhi 3 tuntutan utama. 3 tuntutan utama ini, strateginya kenapa sebut 3 tuntutan utama ini adalah kerana ketiga-tiga tuntutan ini adalah selari dengan undang-undang antarabangsa. Pertama sekali adalah recognize the right of return, mengiktiraf dan juga menghormati hak orang Palestin atau pelarian Palestin untuk pulang ke tanah air mereka. Ini telah diluluskan oleh bangsa-bangsa bersatu pada tahun 1948 lagi. Resolusi 194. Apabila orang Israel itu serang orang Palestin pada tahun 1948, 750,000 orang masuk keluar, 250,000 duduk di Gaza, yang selain pergi ke Lebanon, Syria dan sebagainya. Mereka itu sebenarnya di bawah undang-undang antarabangsa, apabila habis peperangan pada tahun 1948, ikut undang-undang antarabangsa, mereka boleh pulang ke tanah air mereka. Itu adalah undang-undang antarabangsa. Jadi, tetapi Israel tak pandangkan, dia tak pandangkan diskat. Sebab kalau dia pulang bagi balik, jadi usaha untuk mewujudkan negara hanya untuk orang Yahudi tak jadilah, tapi diskat. Tetapi dalam undang-undang antarabangsa memang adalah menjadi hak orang Palestin, pelarian Palestin untuk pulang ke tanah air mereka. Kita satu. Yang kedua, end the occupation and blockade of Gaza. Saya cerita tadi bahawa pada tahun 67, golongan Zionis tadi, tahun 1948 dia buat, saya tulis betul ni ya. Tahun 1948 dia dapat ni. Dia dapat ini, kawasan ni ya. Yang ini. Okey. Tahun
Israel pula ni. Yang ini pun dia ambil bawah dia. Yang hijau ni. Jadi akhirnya dia ambil semua. Tanah 67. Sebenarnya Sinai pun dia ambil Mesir. Golan Heights kat sana ni Syria punya. Golan Heights. Dia ambil juga. Yang ni pun dia ambil kat Gaza. Dikontrol semua ni. Jadi pada tahun 48, 80%. Tahun 67, dia dapat 100% daripada bumi Palestin. Okey. Tahun 67 dia dapat 100%. Tetapi undang-undang antarabangsa kata bahawa pada tahun 48 ini dia Israel kan. Israel kan. Yang ini adalah Palestin. Jadi bila diambil pada tahun 67 diambil di bawah dirampas juga selepas perang 67, undang-undang antarabangsa kata itu bukan hak kamu. Kamu kena keluar. Pada tahun 67 lagi PBB telah meluluhkan satu resolusi yang sangat masyhur, resolusi 242, iaitu Israel kena withdraw, kena undur daripada tanah yang dia tawan pada tahun 67. Jadi tetapi Israel daripada tahun 67 sampai hari ini dia tak keluar daripada bumi yang ditawan pada 67. Walaupun undang-undang antarabangsa kata dah semenjak 67 kamu kena withdraw, dia tak keluar sampai sekarang. Bahkan yang saya buat tadi kan, dia buat penempatan dia bagi banyak kampung-kampung atau bandar-bandar untuk Yahudi di bumi Palestin yang dikatakan Palestin oleh antarabangsa. Jadi undang-undang antarabangsa kata ini Israel tapi ini Palestin. Dekat Palestin ni dia buat banyak-banyak bandar lagi. Walaupun PBB kata kamu kena keluar, dia tak tahu je dia buat bandar-bandar. Yang ini dia tawan dia ambil, dia kontrol juga. Dia pun buat settlement pada dalam Gaza ini. Tetapi pada tahun 2005 dia tak tahan sebab kos dia mahal. Military nak protect settlement tu mahal sangat, orang Gaza nak serang-serang dia, tapi dia keluar. Pada tahun 2005 dia keluar. Dan dia kepung dengan blokade. Jadi balik kepada sini tadi, gerakan BDS kata dia kena keluar daripada bumi yang ditawan pada tahun 67 dan memberhentikan sekatan terhadap Gaza. Selagi dia masih lagi occupy, menjajah bumi Palestin yang West Bank itu, kita mengajak seluruh dunia untuk memboikot mereka. Dan akhir sekali, ini sebut tadi ya, gerakan BDS ni dia terpaksa ikut undang-undang antarabangsa. Yang diluluskan oleh undang-undang antarabangsa mengatakan bahawa Israel itu adalah negara yang sah. Sebenarnya dari segi hukum, hakikatnya oleh kerana Israel itu ditubuhkan dengan cara jenayah perang yang ditulis oleh pakar di sini kan, tahun 48 tadi, ethnic cleansing. Sebenarnya sepatutnya negara tersebut tidak sah sebab dia ditubuhkan dengan cara keganasan. Tetapi malangnya oleh kerana PBB dikontrol oleh Amerika Syarikat dan sebagainya, jadi dia telah diiktiraf. Itu adalah satu tragedi lah. Tapi dalam iktikad kita sebagai orang Islam, kita tak boleh iktiraf Israel. Okey, dalam hati kita dia tidak sah. Sebab itu perjuangan Hamas tu menentang dia tu dari segi Islam tu, dari ulama Islam kata ia adalah satu jihad yang sah. Dan siapa yang mati syahid, siapa mati dalam perjuangan tersebut, dia mati syahid sebab dia menentang penjajahan bumi Palestin yang asalnya adalah bumi orang Islam. Ya, itu yang dari segi Islam lah. Sebab itu kita kena faham. Kalau kita tak faham, kita akan tertipu kata-kata dia teroris dan sebagainya, bahawa Israel sebuah negara yang layak untuk mempertahankan diri dia. Kalau tak faham, sebenarnya dari segi hakikatnya dia adalah sebuah negara yang haram. Dan oleh kerana itulah Hamas tidak mengiktiraf dia sampai hari ini. Dari segi hukumnya, ulama Azhar, ulama daripada Universiti Al-Azhar telah bersepakat mengatakan bahawa adalah haram untuk mengiktiraf negara Israel. Sebab Alhamdulillah kita bersyukur Malaysia masih lagi belum mengiktiraf Israel, dan kita harap dia tetap tidak akan mengiktiraf Israel lah. Malangnya masyarakat antarabangsa Eropah, Amerika Syarikat dan sebagainya, dan juga Singapura dan juga Thailand, semuanya mengiktiraf Israel. Jadi gerakan BDS dia terpaksa ikut undang-undang antarabangsa.
Jadi oleh kerana itu dia terpaksa recognize Israel lah, gerakan BDS ni. Jadi tapi caranya adalah dengan cara ini ya, kita membuat demand ini. Dan juga yang dua saya dah sebut tadi. Yang ketiga adalah Israel kena memberhentikan penindasan dan juga diskriminasi terhadap warga Palestin yang tinggal di historic Palestin yang sekarang ini dipanggil Israel. Sebab warga Palestin yang tinggal di Israel sekarang ini masih ada, lebih kurang 2 juta orang sekarang ini. Tetapi mereka dianiaya lah. Hak mereka adalah tak sama dengan hak-hak orang Yahudi. Sebab dalam identiti kad Israel, dia tak ada Israel citizen, dia ada Arab Israeli ataupun Jew. Dia ada bagi. Jadi orang-orang yang bangsa Yahudi, dia ada hak dia lain sikit. Bagi contoh kalau orang Yahudi ni dia ada katakan saudara mara daripada luar, tak payah saudara mara tu, mana-mana orang Yahudi di dunia ni, dia boleh buktikan dia Yahudi, dia boleh jadi rakyat Israel. Tapi orang Palestin, kalau dia kahwin dengan orang, dia tak boleh kahwin dengan orang-orang luar, orang Palestin lain. Orang Palestin di Gaza ke West Bank, kalau dia duduk di Israel sekarang ni, dia tak boleh kahwin. Kalau dia kahwin, dia kena keluar. Jadi isteri dia tak ada hak kepada dia akan sekat. Jadi ada banyak lagi lah hak-hak yang orang Palestin tak dapat. Okay. Sekarang ini saya sebut tadi gerakan BDS kata dia kena ikut undang-undang antarabangsa. Tapi kalau ini ketiga-tiga tuntutan ini dapat dipenuhi, ini berapa ni? Derajat return. Kalau semua pelarian Palestin pulang ke tanah air mereka, ada lebih kurang lebih daripada 10 juta. 10 juta. Yang ini occupation and blockade of Gaza, yang duduk di West Bank, ini lebih kurang 6 juta. Dah 16 juta lah. Dan campur lagi yang 2 juta yang dekat Israel sekarang ni, dah 18 juta. Berbanding dengan jumlah orang Yahudi, dia akan jadi majoriti. Jadi kalau semua ni dipenuhi, maknanya orang Palestin akan dapat kontrol negara mereka sendiri. Sebab itulah Israel sangat menentang gerakan BDS ni. Sebab apa? Kalau dia lawan Hamas, dia boleh sebut tentang Hamas sebuah teroris. Jadi dia dapat sokongan mereka, syarikat dan sebagainya. Tapi kalau BDS, kita kata kita tak angkat senjata. Kita cakap secara aman, kita ajak boykot je. Cuma kita minta ini, tiga tuntutan ini. Tiga tuntutan ini semuanya adalah terlari dengan undang-undang antarabangsa. Jadi kalau semua tuntutan ini dipenuhi, negara Israel tidak akan dapat wujud lagi. Sebab dia akan, majoritinya adalah orang Palestin. Okey, saya teruskan perbincangan ini. Gerakan BDS ini dikoordinasikan oleh satu komiti, satu jawatan kuasa, orang Palestin juga, yang berpusat di Ramallah. Ini adalah ahli-ahli NGO Palestin yang menyokong BDS National Committee. BDS Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 2015 dan saya telah menjadi pengurusi yang pertama sehingga hari ini masih lagi ditubuh menjadi pengurusi lah. Kena buat kerja ni lah sampai hari ini. Kita buat satu persidangan dan kita bincang-bincang, kita buat keputusan kita akan adakan satu NGO baru. Sebab actually sebenarnya aktiviti boykot dia lama kan. Sebelum 2015 dah ada dah. Dah berpuluh tahun dah. Semenjak 2000 lah dah ada. Tapi mereka punya cara dulu, NGO Indonesia ni, dia buat sendiri-sendiri. Bila dia buat sendiri-sendiri, masalahnya dia tak berkesan. Usaha boykot ni dia kena buat secara global, barulah dia berkesan. Kalau sendiri-sendiri kecil-kecil ni dia tak ada kesan. Kemudian dia kena target yang sama. Kalau dia ada ratus-ratus orang ni boykot ini, orang ni boykot itu, dia tak ada kesan. Kalau dia boykot syarikat yang sama dan fokus, kesannya adalah lebih kuat. Sebab tu kita buat keputusan, kita buat satu NGO baru dan kita yakinkan NGO di Malaysia untuk bersama dan kita selaraskan dengan aktiviti boykot di seluruh dunia. Jadi sekarang ini ada BDS Malaysia, BDS Indonesia, ada BDS Korea, BDS Japan, BDS Amerika, BDS Amerika ni banyak lah. BDS Toronto, Canada, Boston, macam-macam lah. Kadang-kadang ada dia panggil rangkaian BDS seluruh dunia dan kita bincang sama. Maknanya kita target company yang sama.
Okey, ini adalah sikit tentang ada ahli BDS Malaysia organisasi yang menyokong, organisasi yang menyokong BDS Malaysia. Ini adalah ahli-ahli organisasi yang baru. Jadi kita bekerja secara rapat dengan BDS National Committee BNC. Kita merujuk kepada mereka tentang polisi-polisi isu polisi, dan kita mengajak semua orang Malaysia untuk bersamalah. Tetapi cara kita bergerak juga berbeza-beza sikit, bukannya ada yang sama, ada yang sedikit berbeza. Contoh yang berbeza ialah apabila latar belakang undang-undang kita berbeza. Contoh, di Malaysia kita tak mengiktiraf Israel. Jadi bila kita tak mengiktiraf Israel, dia tak sama dengan BDS di Amerika Syarikat. Sebab Amerika Syarikat dia terpaksa ikut undang-undang Amerika Syarikat. Undang-undang Amerika Syarikat, negara tu mengiktiraf Israel. Jadi syarikat-syarikat Israel yang ada banyak syarikat yang dia banyak kan, trade relation between Amerika dan Israel sangat dahsyat, sangat hebat. Di Malaysia kita tak ada. Jadi Malaysia kata, kita Malaysia, kita bagi tahu orang, kita tak benarkan mana-mana syarikat Israel untuk datang ke Malaysia. Dia Amerika dia tak ada cakap macam tu. Dia kena boykot syarikat-syarikat yang beroperasi di West Bank saja. Kita semua syarikat daripada Israel tidak dibenarkan beroperasi di negara kita. Bahkan kita kata mana-mana wakil daripada negara Israel, termasuk wakil sokan, pemain sokan, kita kata tak boleh masuk ke negara kita. Sebab kita minta kerajaan, alhamdulillah kerajaan kita setuju kan, tak boleh kan pasukan sokan dalam masuk Malaysia. Di Amerika Syarikat dia tak sebut benda tu, sebab di sana dia ada hubungan kan. Satu lagi, kita buat satu rumusan dan kita cuba ketengahkan. Jangan mana-mana rakyat Malaysia pergi menziarah Israel. Maksudnya apa? Bumi yang dikawal oleh Israel, termasuk Baitul Maqdis. Sebab kalau nak masuk Baitul Maqdis, dia kena sign, acknowledge kan, bahawa dia kena sign orang. Israel kena bagi dia permission. Walaupun Baitul Maqdis tu dikawal sepenuhnya oleh Israel. Jadi siapa-siapa nak pergi masjid, sebagai itu polis, askar dia kontrol. Jadi kita boykot semua tu selagi ianya tidak dibebaskan, selagi 3 tuntutan yang sebut tadi. Selagi itu tak dipenuhi, kita boykot. Bukan sahaja dari segi perdagangan, diplomasi dan sebagainya, bahkan juga dari segi individu, dari segi lawatan. Itu polisi kita. Boykot 100%. Jangan pergi ke Israel selagi bumi itu tidak dibebaskan. Tetapi kalau orang Amerika, kita bercakap macam tu. Sebab Amerika dengan Israel dia ada hubungan. Jadi lain sikit lah. Itu ada sedikit perbezaan. Sebab undang-undang kita beza kan, ada syarikat. Okey. Ini kita NGO yang menyokong gerakan BDS Malaysia. Jadi ada orang tanya, boykot ni kesan ke tak? Jawapannya, dulu ada sebuah rejim apartheid yang zalim di Afrika Selatan. Semenjak tahun 48 hingga 1993, dia telah collapse, jatuh rejim zalim itu. Yang apakah kezaliman dia? Kezaliman dia menzalimi orang-orang kulit hitam. Orang kulit hitam bagi contoh, dia asingkan orang kulit putih. Sampai bangku di bandar Johannesburg ni hanya untuk orang kulit putih duduk. Apa tu? Europeans sahaja boleh duduk. Orang kulit hitam dia kena duduk tepi tu. Itu pun tak kena halal. Mungkin kena halal polis datang ya. Dia tak boleh duduk atas bangku ni. Jadi kalau ni satu ni pantai ya. Pantai, beach and sea, whites only, nampak tak? Ini untuk orang kulit putih saja, pantai. Orang kulit hitam dia kena duduk pantai jauh-jauh sikit. Mungkin yang foto-foto sikit buat, yang bersih-bersih yang besar ni untuk orang kulit putih saja. Itu yang berlaku di Afrika Selatan. Tetapi rejim tersebut telah jatuh pada tahun 1993. Kenapa? Salah satu faktor utama ialah Afrika Selatan telah diboykot oleh seluruh dunia. Sokan pun dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk sokan, Olimpik tak boleh masuk kan. Jadi kenapa dia tak boleh masuk? Sebab dunia telah mula menyedari kezaliman terhadap orang kulit hitam tadi. Dan aktivis-aktivis yang menentang kezaliman itu telah berkempen. Boykot Afrika. Boykot. Jadi banyak syarikat bermula dia banyak operasi di Afrika Selatan, tapi lama-kelamaan dia malu. Sebab ramai orang kata, kenapa kamu ada operasi di Afrika? Itu dah jahat tu. Itu zalim pada kulit hitam. Jadi kalau kamu tak
Bank, dia terpaksa keluar juga. Sebab customer dia cakap, kalau kamu tak keluar daripada Afrika Selatan, customer akan keluarkan duit daripada bank. Dia pun takut, dia pun keluar operasi dia. Xerox, yang buat fotokopi ya, fotokopi mesin, dia pun telah keluar daripada itu, dipanggil Xerox moment. Apabila Xerox keluar daripada Afrika Selatan, banyak syarikat kata kita pun tak ada duduk lah. Lama-lama kan kita pun kena boycott, orang kita orang tak beli dan sebagainya. Banyak syarikat telah keluar dan akhirnya jatuhlah rejim apartheid di Afrika Selatan. Dan Presiden de Klerk telah menyerahkan kuasa kepada Nelson Mandela yang pada suatu ketika dahulu disebut sebagai teroris, sekarang ni jadi hero di seluruh dunia. Jadi pendek kata, Israel sangat takut sebab dia takut apa yang berlaku pada Afrika Selatan boleh berlaku kepada Israel juga kalau dunia semua memboikot Israel. Masa tak mencukupi, jadi saya teruskan dan nak cerita apakah target boikot, unsur boikot kami. Kita berbeza sikit dengan banyak NGO. BDS menggunakan kaedah targeted boikot, bukannya untargeted boikot. Jadi kita target beberapa syarikat-syarikat utama saja yang high profile, dan ini yang untargeted. Untargeted ni dia banyak, jadi dia kesan dia tak banyak. Ini kita semua usaha ke arah beberapa syarikat sahaja. Focus on small number of companies supaya ada maximum impact. Ini adalah target-target kami. Yang ini target utama, target utama. Ini isu-isu kami Siemens, Kapur dan sebagainya. Kita disahkan dia. Ini datang kemudian. Ini baru lagi masuk. Ini selama ini sebelum apa yang berlaku di Gaza Oktober 7, ini tak masuk lagi ni. Tak masuk. Tapi selepas Oktober 7 baru ni, ini McDonald Israel, Domino Israel, Papa John Israel, Pizza Hut Israel, Burger King Israel memberi makanan percuma kepada tentera-tentera Israel. Jadi apabila dia bagi makanan percuma itu, kita tak buat apa-apa pun. Seluruh dunia rakyat yang ada conscience, yang ada simpati pada Palestin, dia kata kami tak lalu nak makan Burger King, tak lalu nak makan McDonald. Jadi ramai rakyat di Malaysia dan juga dunia negara Arab boikot McDonald. Jadi ramai orang tanya kita, tak nak boikot McDonald ke? Sebab dia tak masuk list, Jadi pimpinan BNC ni, Badan Nasional Komiti bincang-bincang, kita kena menyokong, kita kena bersama dengan rakyat yang memboikot cakap-cakap ini, kerana McDonald Israel telah memberi sokong makanan free. Jadi bila makanan free, dia dah mencemarkan seluruh rangkaian McDonald lah maknanya. Sebab McDonald Amerika Syarikat, dia buat diam je, dia tak cakap apa. Bahkan McDonald dekat Chicago, dia tukar dia punya wrapper, bungkusan dia tu warna biru putih, sama dengan bendera Israel. Itu Chicago tu adalah headquarter McDonald. Jadi nampak macam dia juga sokong, bukan saja dia tak buat apa-apa, dia kata sokong. Jadi kalau macam itu, kalau rakyat semua di seluruh dunia nak boikot McDonald, takkan kita nak bercakap pendapat. Kita tu sokong je lah. Tapi ini fokus kami lah, fokus utama. Ini fokus utama. Bila packet, sebab dia membekalkan teknologi kepada kerajaan Israel. Ini Puma. Kenapa Puma? Kerana Puma adalah pembekal alatan tukar pada Persatuan Bola Sepak Israel. Israel Football Association. Israel Football Association, dia ada cawangan-cawangan macam FAM ada Kedah, Terengganu, Johor dan sebagainya. Persatuan Bola Sepak Israel pun ada cawangan-cawangan dia. Cawangan-cawangan dia termasuk juga di West Bank, tepi barat. Itu adalah, kalau ikut undang-undang antarabangsa, itu adalah Palestin. Tapi dia buka settlement dan dia benarkan settlement ini menubuhkan pasukan bola sepak. Pasukan bola sepak ini, Persatuan Bola Sepak ini, pasukan ini telah menjadi ahli kepada Satuan Bola Sepak Israel. Jadi jelas bahawa Persatuan Bola Sepak Israel ini bercanggah dengan undang-undang antarabangsa. Jadi kita gunakan peluang ini untuk cerita ke orang. Sebab ramai orang tak tahu bahawa ada settlement. Bahawa settlement itu adalah di atas tanah yang dimiliki oleh Palestin, yang sepatutnya menjadi negara baru Palestin. Tapi
Bila orang tanya kita kenapa bawa kampung halaman, kita boleh cerita keadaan di mana bumi Palestin di Tengah Barat juga dirampas oleh Israel sehingga hari ini. Itu yang kita gunakan peluang itu untuk menceritakan keadaan yang berlaku di Palestin. Konteks. Kenapa konteks? Sebab konteks ni dia adalah dimiliki oleh Chevron. Chevron adalah sebuah syarikat minyak Amerika. Dia membantu Israel sekarang ini untuk menggali minyak di lautan Mediterranean sebelah Palestin, sebelah Israel Palestin lah, tempat Israel sekarang ni. Itu semua adalah milik siapa sebenarnya itu? Itu adalah milik orang Palestin, itu bumi Palestin. Tapi diambil hanya untuk Israel sahaja, berbilion-bilion. Siapa yang tolong dia untuk minyak banyak dan menjadi revenue pendapatan kepada kerajaan Israel? Chevron. Chevron memiliki konteks. Sebab itu kita ajak rakyat Malaysia jangan isi minyak ke stesen konteks. Ini adalah syarikat kosmetik. Dia kosmetik sangat popular di Amerika Syarikat. Dia ingredient dia diambil daripada the Dead Sea. Tepi Dead Sea laut mati tu, ada tanah-tanah dia very fine kat situ. Itu adalah bumi Palestin. Bumi Palestin. Tapi dia ambil tanah tu, dia gunakan sebagai ingredient untuk kosmetik dia. Jadi kita pun boleh cerita. Itu adalah bumi Palestin tapi dirampas oleh Israel. Ini adalah syarikat syarikat susulan tapi dah tak ada kat Malaysia, dia tak payah jangan. Siemens ni adalah pembekal kepada Euro-Asian Interconnector and Israel EU submarine electricity cable that will connect Israel's illegal settlements in the occupied Palestinian territory to Europe. Ini maknanya dia membantu kerajaan Israel untuk fortify atau kuatkan settlement mereka di bumi Palestin tepi barat. Satu lagi target adalah Caterpillar. Ini complicated sikit Caterpillar ni. Tapi kezalimannya sangat jelas. Ini adalah Caterpillar machines yang digunakan oleh tentera Israel. Dipanggil B9 bulldozer. Ini sekarang tengah beroperasi di Gaza. Yang tengah tolak bangunan dan sebagainya, jalan lagi untuk tu, bagi clear untuk tank, untuk kereta kempal Israel lalu. Ini bulldozer yang digunakan. Bulldozer ini bomb-proof, bulletproof dan sebagainya. 3 story, 3 tingkat dia punya tinggi. 3 tingkat bangunan. Besar dapat ni orang di bawah ni mana ni? Ni orang. Ini bulldozer mana? Ini driver di sana ni dia. Ini berapa tan ni, puluh-puluh tan ni. Dibekalkan oleh Caterpillar. Dia adalah machinery perang untuk tentera Israel. Caterpillar. Jadi complicated sebab apa? Complicated sebagai satu strategi di Malaysia ni sebab Caterpillar adalah diedarkan oleh Sandabi. Sandabi adalah milik PNB. PNB adalah milik orang Melayu. Jadi ni yang kita cerita ni. Kalau orang Melayu serius untuk menentang kezaliman di Israel, dia kena buat sedikit pengorbanan lah. Sebab ini mesin yang diedarkan ni adalah kita juga terlibat sama. Ini alhamdulillah tidak lagi menjadi target. D4S, syarikat security, dia beroperasi di Malaysia. Dia adalah pembekal perkhidmatan keselamatan kepada industri perbankan. Bawa cash dalam besi itu, masuk dalam bank, mantap. Dia ada yang Malaysia dengan safeguard. Tetapi dia juga adalah kontraktor kepada tentera Israel untuk menjaga penjara-penjara yang orang Palestin beribu-ribu, 5,000 orang sekarang dipenjarakan. Ini dia kontraktor yang jaga penjara tersebut. Alhamdulillah, beberapa bulan lepas dia buat pengumuman dia nak keluar daripada Israel. Mengikut BNC dan tekanan terhadap syarikat tersebut, dia buat keputusan untuk keluar daripada Israel. Jadi sekarang ini dia tak jadi target kami sebab dia dah buat keputusan untuk keluar. Satu lagi adalah Hyundai Heavy Industry dengan HD sekarang ini. Dia membekalkan jentera berat untuk merobohkan rumah-rumah orang Palestin. Di tepi barat, sesiapa orang-orang Palestin yang ada tanah, dia tak boleh buat rumah. Tak dibenarkan. Nak buat rumah, kena minta permit daripada kerajaan tentera Israel. Di tepi barat itu, it's military law untuk orang Palestin, civil law untuk orang Yahudi. Orang Yahudi di settlement tu dia pakai civil law. So, untuk orang Palestin dia pakai military rule. Jadi
nak pergi mana-mana, nak berjalan di tepi barat tu, dia kena sekat oleh checkpoint tentera. Kawan saya cerita, mak dia nak pergi daripada rumah dia nak pergi rumah cucu dia 60 km, 3 hari baru sampai. 3 hari sebab banyak checkpoint. Hari pertama, maghrib dah, baru 15 km. Dia naik taksi. Taksi pergi tak boleh pergi lah. Dia kata kalau pergi kena tembak. Malam. Cari kampung. Tengok kampung pula. Pergilah tengok rumah. Mak dia kena tanya orang kenal tak dia, tumpang rumah. Besok kau boleh sambung perjalanan. Nasib baik ada orang kenal. Boleh tumpang malam tu. 3 hari baru sampai. Itu dia tepi barat. Realiti yang dihadapi oleh orang-orang Palestin di tepi barat. Okey. Jadi rumah tak boleh buat juga. Kalau ada tanah tak boleh buat rumah. Kalau ada rumah, dah ada rumah, tak boleh buat extension. Kalau buat extension, dia akan datang robohkan. Dia macam itu, dia bagi notis. Awak telah buat extension tanpa permit. Oleh kerana itu, robohkan sekarang juga. Kalau tak robohkan, dia hantar di sini. Tapi awak kena bayar. Kos di sini beribu-ribu ni awak kena bayar. Kalau tak nak bayar denda, robohkan sendiri. Jadi ada orang Palestin yang dia tak ada duit, dia paksa robohkan rumah dia lah dengan toko dia, rumah dia, beri kosong balik. Sebab dia buat rumah tu, dia kena robohkan balik. Inilah realiti. Tapi ramai yang tak robohkan, mesin akan datang. Mesin ni adalah dibekalkan oleh Hyundai Heavy Industry. Sebab tu kita ajak orang boycott Hyundai Heavy Industry tadi ya. Bukannya Hyundai Car. Hyundai Car syarikat lain. Dia adalah Hyundai Motor. Itu lain. Yang kita ajak boycott adalah Heavy Industry yang bekalkan senjata berat. Senjata berat. Ini saya dah ceritakan tadi. Sebab dia telah memberi makanan free kepada Israeli Defense Forces. Katanya IDF kan. Padahal okey, last kali kita juga ada buat kempen sampingan. Baru tanya kan banyak apa dia marah kat Amerika Syarikat banyak membantu Israel. Kita kata okey, kita sokonglah kalau awak semua memboikot produk Amerika lah. Tapi kita tak senaraikan. Sebab kalau kita senaraikan jadi beratus-ratus. Jadi orang pun confused. Kata itu terpulang pada awak semualah nak boikot lah. Okey, sekarang ni sokongan pada BDS sangat kuat. Di kalangan ahli akademik seluruh dunia ni adalah orang-orang profesor-profesor yang menyokong BDS. Seorang historian telah tak nak terima hadiah 1 juta lebih daripada Israel sebab dia kata dia boikot Israel. Nama dia Profesor Catherine Hall. Ahli sokan Amerika Syarikat tak nak pergi Israel, dia boikot Israel. Ini orang tua tahulah ni, Roger Waters. Siapa yang tua tahu ini rockstar Pink Floyd. Raymond tak kenal lah. Tapi yang kenal ni maknanya dia dah tua tu. Dan Profesor Stephen Hawking, dia dah mati lah tapi dia boikot conference di Israel. Jadi sokongan makin kuat. University Columbia University Professors menyokong petition support BDS. Jadi saya nak cerita bahawa akhirnya Amerika jadi bimbang dan oleh kerana ramai orang boikot Israel ni, arti dan sebagainya, City Council Dublin juga sokong dia, nama dia. Tapi City Council boikot Hewlett Packard sebab dia kata Hewlett Packard membekalkan IT kepada Israel. Dekat setakat ini di Malaysia tak ada lagi majlis perbandaran yang boikot HP. Tapi yang lebih awal. Jadi akhirnya nak cerita ialah oleh kerana bimbangnya Amerika terhadap gerakan BDS ni, ini kenyataan ahli-ahli parlimen, ahli politik Israel menyebut tentang bahawa betapa bahayanya jika BDS adalah boikot strategic threat. Ya. Jadi apa lagi? Dia takut terjadi pada Afrika Selatan dahulu. Israel Presiden kata academic boycott Israel is a strategic threat of the first order. Justice Minister kata BDS movement is a terror organisation. Okay. Kemudian ni nak cerita ni. Menteri-menteri kata greatest threat faced by Israel, BDS. BDS is Israel's most serious strategic threat. Pandai Minister kata Israel may face economic crisis if boycott increase. Dan habis sekali dia kata Shimon Peres kata dia dah mati dah ni. The danger of an economic boycott is to be far more palpable, maknanya lebih serius sebagai ancaman security kepada Israel. Dan dalam satu conference untuk menentang BDS dekat Jerusalem International Convention Center pada tahun 2018, seorang minister dia nama Israel Katz, dia kata dia akan melakukan tindakan untuk fokus civilian elimination of the leadership of BDS. Dia buat ancaman bahawa
pemimpin-pemimpin gerakan BDS sekarang ni akan dihapuskan oleh Israel. Dia punya threat, dia punya apa? Ancaman lah. Sebab dia tak takutkan gerakan BDS ni. Kerajaan Amerika telah meluluskan undang-undang untuk menjadikan aktiviti BDS sebagai apa ni, illegal. Nampak je baik kan? Orang-orang suka kan? Obama tapi jahat sebenarnya. Dia menyokong gerakan mengharamkan BDS yang Amerika Syarikat. Senator semua mengatakan menyokong usaha menjadikan BDS sebagai illegal. Semua pemimpin Amerika Syarikat dan akhir sekali US Senate telah meluluskan satu anti-BDS law. Sesiapa yang terlibat di dalam gerakan memboikot Israel akan diambil secara undang-undang. Okay. Tetapi sekarang ni kita nampak bahawa Israel makin lemah. Sokongan terhadap Israel semakin jauh, semakin lemah. Dan cuma sekarang ini kita juga ada menghadapi beberapa cabaran lah di Malaysia ini. Kalau di Malaysia ni sangat bincang sikit, ramai orang masih lagi tak tahu tentang isu Palestin. Mereka tidak sedar tentang gerakan boikot. Ada yang skeptikal, kata ini tak ada kesan. Ada yang sebut ada implikasi ekonomi dan sebagainya kan. Dan dia tak sanggup dari segi pengorbanan ekonomi kalau kita terlibat dalam gerakan boikot. Kita kata orang Melayu akan rugi dan sebagainya. Saya jawab kat sini sajalah secara ringkas. Sekarang ini ada ribuan orang Amerika bukan Islam yang sanggup berkempen menentang Israel dan menyokong Palestin. Sekarang ni ribuan, walaupun nama mereka disenaraikan. Kalau tuan-tuan Google, ada panggil Canary Project, Canary Mission namanya. Canary Mission, di Google, dia akan senaraikan nama setiap ahli akademik dan juga pelajar-pelajar yang menyokong BDS dan menyokong Palestin. Supaya employer, syarikat-syarikat di Amerika, dia tengok kat situ. Siapa yang terlibat, tak diambil kalau pelajar. Yang dah kerja, dia boleh dibuang kerja. Tetapi orang-orang Amerika ni yang kebanyakannya bukan Islam, dia sanggup lagi menyokong Palestin. Walaupun dia mungkin dibuang kerja ataupun tak dapat kerja. Persoalan ni adalah kenapa orang Islam di Malaysia berbising pasal isu ini. Sedangkan orang Amerika yang bukan Islam kata no problem. Walaupun kena buang kerja pun dia sanggup untuk memberi sokongan kepada perjuangan kebebasan Palestin. Itu yang boleh kita buka. Kenapa dia macam tu? Jadi akhir sekali saya mengajak semualah untuk bersama-sama nak pergi perang dekat Gaza. Tak dapat kan? Bahkan orang-orang yang berperang di Gaza tu, Hamas tu, dia mungkin ambil itu pun. Sebab nak jadi tentera Qassam ini syaratnya sangat tinggi. Syaratnya 1 hari 1 juzuk Quran membaca, hafal Quran, puasa Isnin Khamis wajib, sembahyang tahajud wajib. Ini semua adalah syarat-syarat untuk masuk dalam tentera Hamas, tentera Qassam juga. Kalau tak buat benda ni, dia kata tak payah lah. Ketika bunyi bom meletup dah cabut lagi mereka kan. Bahaya. Jadi dia syaratnya sangat ketat. Jadi kita nak bantu mereka dari segi ketenteraan, kita dapat. Apa yang kita boleh buat adalah bantu mereka dari segi memastikan Israel itu diboikot oleh seluruh dunia dengan kempen. Sebab kalau berjaya untuk memboikot Israel, insya-Allah jadilah dia seperti rejim apartheid di Afrika Selatan, jatuh dan akhirnya rakyat semua mendapat hak yang sama. Jadi kita harapkan dengan cara itu orang Palestin akan mendapat kebebasan dan hak yang seperti orang-orang yang lain di dunia ini. Setakat itu saja. Saya minta maaf kerana terlalu masa dan juga ada beberapa kekurangan. Aku ingin bagi hazard. Astagfirullahaladzim.